Doktor, boleh dengar suara saya? Boleh, jelas. Okey. Selamat petang doktor dan semua. Hari ini kami akan membentangkan poster kami yang bertajuk Skandal Rasuah Pemimpin Wanita Pertama Bangladesh iaitu Khalida Zia. Sebelum saya memulakan pembentangan saya Petra Lesia Elna Anna Wilson sebagai pembentang pertama. Baiklah, untuk pengenalan, rasuah ialah perbuatan memberi atau menerima suapan seperti wang, hadiah atau ganjaran untuk mempengaruhi tindakan seseorang dalam melaksanakan tugas rasmi. Khalida Zia, Perdana Menteri Wanita Pertama Bangladesh dari tahun 1991 hingga 2006 di bawah Parti Nasionalis Bangladesh BNP. Rasuah yang dilakukan oleh beliau seperti bentuk rasuah yang digunakan ialah salah guna kuasa dan bersubahat. Beliau melakukan kesalahan menggelapkan sejumlah 31.5 juta taka daripada tabung amanah kebajikan selepas kematian suaminya. Ia juga melakukan menggelapkan 21.5 juta taka iaitu wang rumah anak yatim yang ditubuhkan bagi memperingati suaminya. Akta yang dikenakan atas kesalahan yang dilakukan oleh beliau adalah yang pertama, The Penal Code Section 409 Pecah Amanah Jenayah oleh Penjawat Awam 1860 dan yang kedua, Akta The Prevention of Corruption Act 1947. Saya akan serahkan kepada pembentang yang kedua. Terima kasih kepada pembentang pertama. Saya Siti Nurfahana selaku pembentang kedua. Seterusnya, kita akan beralih kepada kesan-kesan rasuah terhadap individu, organisasi dan negara. Untuk individu, kehilangan kepercayaan. Rakyat hilang kepercayaan terhadap pemimpin politik yang menyalahgunakan kuasa. Contoh kes Khalida Zia. Kesan emosi, ia akan menimbulkan rasa kecewa dan hilang keyakinan terhadap sistem keadilan dalam kalangan masyarakat ataupun penyokong. Untuk organisasi, gangguan operasi. Organisasi contoh Parti BNP mengalami kelemahan pentadbiran, kemerosotan kewangan dan kehilangan keyakinan orang awam, mengganggu operasi harian. Seterusnya, persoalan ketulusan. Badan kerajaan, kehakiman dan penguatkuasaan dipersoalkan oleh rakyat mengenai keadilan dan ketulusan sistem. Untuk kesan yang seterusnya, negara. Imej negara tercemar. Negara dilihat tidak stabil dan menjejaskan hubungan diplomatik dan mengurangkan pelaburan asing. Seterusnya, kemerosotan ekonomi. Ketidakstabilan politik menurunkan keyakinan pelaburan. Ia memberi kesan negatif kepada peluang pekerjaan dan taraf hidup rakyat. Sekian itu sahaja dari saya. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih Fahana. Dan untuk yang seterusnya pula ialah langkah-langkah pencegahan berdasarkan nilai integriti. Dari aspek individu, yang pertama, prinsip tolak rasuah. Menolak sebarang bentuk suapan, penyelewengan atau salah guna kuasa. Yang kedua, pematuhan etika diri. Pemimpin perlu mengamalkan ketulusan dan kejujuran dalam setiap tindakan. Dari aspek pendidikan pula, menerapkan pendidikan integriti. Memperkukuhkan pendidikan integriti, etika awam, dan pencegahan rasuah di sekolah dan universiti. Yang kedua, menggalakkan budaya anti rasuah dengan menganjurkan seminar, bengkel, dan kempen kesedaran mengenai bahayanya rasuah. Untuk aspek organisasi pula, takbir urus yang baik. Melaksanakan takbir urus yang cekap, telus dan bertanggungjawab dalam pengurusan dana awam. Kedua, audit dan pemeriksaan berkala.
Melaksanakan proses audit dan pemantauan keuangan yang kerap dan ketat, seperti contoh untuk mengelakkan penyelewengan dana seperti Yayasan Zia Orphanage Trust. Untuk aspek negara pula, dasar tolak ansur sifat zero tolerance, iaitu dengan mewujudkan dasar zero tolerance terhadap semua jenis rasuah. Dan yang kedua, Undang-Undang Pencegahan Rasuah, dengan memperkukuhkan undang-undang anti rasuah sedia ada dengan mengenakan hukuman yang lebih berat, contohnya hukuman penjara. Setakat itu saja pembentangan kami. Okay, thank you. Kumpulan 5, thank you. Last kali kumpulan